Kitab Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Yang berbahagia Parosniyati selaku Presiden Gemar Nur Iman, seluruh para EJK Gemar Nur Iman, dan kemudiannya yang diraikan dua orang ahli panel kita, Al-Fadhil Ustaz Khairil Azhar bin Samsudin dan Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam program forum yang bertajuk Palestin dan Perjuangan, dan forum kita ini secara online, alhamdulillah, yang dianjurkan oleh Gemar Nur Iman. Jadi sebelum kita masuk lebih lagi program kita ni, jadi insyaAllah kita kenalkan sikit lah dengan Gemar Nur Iman ni, satu pertubuhan lah. Satu pertubuhan yang mana Gemar Nur Iman ni sebenarnya ditubuhkan pada tahun 2020, semenjak bila kita dilanda dengan COVID-19 dulu. Kita hidup dengan keadaan PKP dan kita tak dapat keluar daripada rumah dan sebagainya. Jadi yang menyebabkan kita beralih ke norma baru. Tu. Jadi antaranya kita banyak mengadakan aktiviti secara online. Jadi dari situlah yang mana adanya gerakan lah daripada beberapa orang. Di antaranya yang mula-mula sekali di antaranya ialah Puan Rosniyati Mansor, Presiden sekarang ni, dan juga Puan Masroha Abdul Rahman dan beberapa orang lain lah. Jadi pada asalnya mereka ni menggerakkan bacaan Yasin secara online. Pada asalnya begitulah daripada penduduk setempat. Jadi dari situlah berkembang sikit demi sikit sampailah merentasi ke luar negara. Tu dia hebat ni. Daripada Parosniyati ni daripada Seri Kembangan dari Seri Kembangan hinggalah ke luar negara, sampailah ke Singapura, Brunei, Indonesia dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan pada hari ini Gemar Nur Iman makin tersusun organisasi mereka, dan mereka ada beberapa orang AJK lah. Di antaranya Puan Nur Akiyah, Mak Piah, Puan Nurini binti Mukhtar, Puan Siti Maimuda binti Haji Muhammad Khalil,
Puan Azrina binti Abu Bakar, Puan Syarifah Nur Afriza binti Said Ahmad dan Puan Amnira Suhana binti Amran. Jadi setiap pengajian, setiap AJK ni memain peranan lah membantu dan mengadakan selain daripada bacaan Yasin, maka mereka mengadakan juga kuliah secara online. Kira setiap hari lah kuliah online mereka ni. Kalau hari Selasa tu melampau kuliah. Tu para muslimin dan muslimat. Daripada subuh kuliah sampai tengah malam kuliah. Tu kata melampau kuliah tu. Alhamdulillah. Jadi nak kata itulah mana kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu ni cukup hebat lah. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah, jadi maka hari ni mereka anjurkan pula orang kata forum ni mengenai Palestin ni, Palestin dan perjuangan, memandangkan apa yang berlaku pada hari ini, peperangan yang berlaku. Jadi kita sama-samalah kita akan dengar nanti daripada dua orang ahli panel kita yang datang daripada jauh belaka ni. Yang pertama Al-Fadhil Ustaz Khairil Azhar bin Samsudin daripada Desa Pengkalan Mutiara, Lahad, Perak. Saya pun tak tahu kat mana ni. Walaupun saya duduk Perak, saya duduk Tanjung Malim Ustaz. Ustaz Khairil ada dah? Khairil Azhar. Dah ada dalam ni dah belum? Ustaz Khairil Azhar? Ada? Ada? Dah ada kan? Alhamdulillah. Okey. Jadi Alhamdulillah Ustaz Khairil Azhar dah ada. Ini ahli panel kita yang pertama nanti. Yang kedua Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari. Ni lagi jauh. Daripada Al-Ustaz Kedah. Masya Allah. Jauh Ustaz no? Alhamdulillah. Selamat datang Ustaz Ahlan wa sahlan. Jadi sahabat, yang mana kedua-dua Al-Fadhil kita ni, Ustaz kita ni dua-dua mengaji di Al-Azhar, Mesir. Hebat belaka ni, Masya Allah. Orang kata seberang laut. Tu dia. Saya ni mengaji seberang sungai je. Jadi dua orang di panel ni, Masya Allah, seberang laut, Masya Allah. Yang merupakan lepasan Al-Azhar, mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing lah. Al-Fadhil Ustaz Khairil Azhar, dalam bidang bahasa Arab dan pendidikan Islam, dan begitulah juga Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari ini bidang kepakarannya dan bidang fiqh. Itu dia insya-Allah. Jadi insya-Allah sebelum kita masuk lebih lagi, jadi muslimin dan muslimat, saya nak mempersilakan dulu Puan Presiden Puan Rosniyati untuk menyampaikan sedikit ucapan sedikit ucapan. Bukan penceramah, kena ingat itu. Muslimin dan muslimat, kena ingat. Masa kita berjalan, jadi kita nak dengarlah juga sedikit ucapan daripada Puan Rosniyati sebagai Presiden NGO Pertubuhan Gemma Nur Iman. Maka dengan ini saya persilakan Puan Rosniyati. Terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan rahmat dan inayahnya dapat kita mengadakan forum khas Palestin yang bertajuk Palestin dan Perjuangan yang telah dirancang pada malam ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pengurusan Gemma Nur Iman telah menjemput asatizah yang berwibawa untuk sama-sama menjayakan program malam ini. Saya selaku pengerusi Gemma Nur Iman, Puan Rosniyati Mansur, berdoa agar pengisian yang akan disampaikan oleh para asatizah malam ini diberi kelancaran dan manfaat yang membawa kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah melalui forum malam ini kita akan bersama-sama menghayati perjuangan rakyat di negara Palestin dan mengetahui tentang sejarah bumi Palestin, tanah suci umat Islam dan juga tempat lahirnya para Nabi. Kita sebagai umat Islam wajib memberi sokongan penuh terhadap perjuangan rakyat Palestin yang mempertahankan tanah air mereka yang mahu dirampas oleh rejim Zionis laknatullah. Walau tidak bersama mereka di medan peperangan, namun sokongan moral melalui solidariti Palestin dan bantuan-bantuan yang dihantar antara jalan untuk sama-sama kita mempertahankan akidah umat Islam di sana. Kami di Gemma Nur Iman ini juga ada membuat hebahan kutipan dana untuk rakyat Palestin melalui NGO yang menjalankan kutipan dan penyerahan dana kepada rakyat Palestin
Alhamdulillah, infak masih terus berjalan sehingga ke hari ini. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada para jemaah yang telah menyalurkan infak. Malah ada yang menaja program-program yang Gema Nur Iman anjurkan, khususnya pada program khas yang dijalankan pada malam ini. Semoga dengan semua kebaikan-kebaikan kecil yang kita usahakan ini menjadi pandangan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Untuk tidak membuang masa lagi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka forum malam ini disusuli tayangan montaj dan seterusnya diserahkan pada Al-Fadil Ustaz Fazrul Rahimi selaku Tuan Moderator yang akan mengelolakan perjalanan forum istimewa kita malam ini. Tafadhol mashkura. Silakan. Ustaz buka mic. Ada montaj. Silakan montaj. Kejap Bu. Sinilah suruh kot. Maralah ke hadapan, kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran, korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pejuang, maralah ke hadapan, kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran, korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pencinta keadilan, jangan gentar berjuang bersama. Kezaliman yang bermaharajalela kita gempur hingga ke hulu dunia. Ayo bersatu demi Palestin, bersama kita berjuang untuk Palestin. Tak kira walau diancam senjata, kerana Allah kita marah. Berjuang maralah ke hadapan, kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran, korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pencinta keadilan, jangan gentar berjuang bersama. Kezaliman yang bermaharajalela kita gempur hingga ke hujungnya. Hentikanlah penderitaan dan kekerasan. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإنه لجهاد نصر أو استشهاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجاهدين تقدم. بسم الله
Baik, Alhamdulillah. Kita sudah mendengar ucapan daripada Puan Rosniati selaku Presiden. Dan walaupun Puan Rosniati kata dia pengurusi, tapi kalau bagi saya akan sebut Presiden lah. Lagi best sikit bunyi dia. Jadi Alhamdulillah satu ucapan yang jelas berkaitan dengan hasrat Gubernur Iman. Semoga Gubernur Iman terus majulah untuk sama-sama memperluaskan ilmu dan juga untuk membantu perjuangan di mana jua berada, insya-Allah. Dan juga kita sedang melihat juga Alhamdulillah apa montaj tayangan yang baik, macam mana orang kata penyusunan yang disusun tadi cukup baik dan sangat hebatlah bagi saya. Dan nak menunjukkan juga dalam tim Gubernur Iman ni adanya mereka yang pakar profesional dalam bidang-bidang mereka lah. Alhamdulillah, ini satu kebaikan yang patut dipuji. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita akan teruskan forum kita. Jadi forum kita ni kita akan adakan sebanyak 3 round, 3 pusingan. Jadi round yang pertama ni setiap persoalan akan ditanya pada ahli-ahli panel kita, dan setiap ahli panel kita ni kena menjawab dalam masa 15 minit saja. Begitu juga pada round yang kedua sama. Dan pada round yang ketiga kita akan buka soalan dari jemaah. Dan soalan itu hanya 2 soalan saja untuk 2 orang ahli panel kita. Itu dia. Dan undang-undang forum dilarang sama sekali bertanya pada moderator. Moderator tidak boleh ditanya. Itu adalah undang-undang forum. Kalau ditanya dikenakan tindakan undang-undang. Jadi para muslimin dan muslimat, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita akan terus kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Al-Fadhil Ustaz Khairil Azhar bin Samsudin. Jadi Al-Fadhil Ustaz Khairil Azhar, yang mana insyaAllah kita mulakan dulu sebagai round yang pertama ni. Jadi yang mana forum kita ni kita mulakan dengan berdasarkan firman Allah, iaitu dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-39. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, uzina lilladzina yuqatiluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Yang bermaksud diizinkan berperang bagi orang Islam yang diperangi oleh golongan yang menentang, kerana sesungguhnya mereka dianiaya dan sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka mencapai kemenangan. Dia berkata, iaitu Abu Bakar As-Siddiq berkata, maka diketahui akan berlaku peperangan. Jadi para Al-Fadhil Ustaz Fadhil Ustaz Khairil, jadi pada ayat ni, oleh kerana Al-Fadhil Ustaz merupakan seorang yang pakar dalam bidang bahasa Arab, jadi saya tertarik pada ayat ni sebab pada ayat ni Allah Ta'ala menyebut pada kalimah ni yuqatalun. Yuqatalun ni ini yang diperangi. Dan kenapa Allah Ta'ala tidak letak yuqatilun? Yuqatalun pada huruf ta tu baris di atas. Dan kenapa Allah tak sebut yuqatilun? Baris ta itu di baris bawah. Jadi apakah perbezaan di situ? Dan apakah kaitan yang boleh kita kaitkan dengan peperangan di Palestin ini? Sebab pada ayat ni, kalau ikut kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata ayat ini ialah ayat yang pertama yang menyentuh tentang peperangan. Itu dia. Jadi kita nak mintalah Al-Fadhil Ustaz Khairil Azhar untuk mengulaskan persoalan kita ini. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati moderator yang disegani iaitu Al-Fadhil Ustaz Fazlur Rahimi bin Ma'ruf. Yang dihormati Presiden Pertubuhan Gema Nur Iman Puan Rosniati Mansur, jawatan kuasanya Puan Masroha, Puan Nur Akia, Puan Norini, Puan Siti Maimuda, Puan Azrina, Puan Syarifah Nur Afriza dan Puan Amira. Khususnya hadirin dan hadirat yang dihormati sahabat saya di panel yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi Johari Al-Azhari, dan khususnya muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dijemput oleh Pertubuhan Gema Nur Iman untuk satu majlis yang kalau secara peribadinya, kalau saya pertama kalilah saya menyertai majlis yang dihadiri ramai. Kita dah mencapai hampir 200 peserta. Dan ada sedikit kegentaran lah, sebab walaupun saya ni belajar di Al-Azhar, tetapi duduk di kampung yang tidak dikenali pun, di desa Pengkelang Mutiara ni, sebagai lebay kampung sajalah Ustaz Fazrul. Dan bila saya tengok montaj yang hebat tadi, saya sebenarnya rasa tak ada apa-apa saya nak ulas lah, sebab kehebatan montaj tu sudah menyebabkan hati saya sangat teruja dan rasa malu dengan pengorbanan saudara-saudari kita Islam kita di Palestin. Dan cuma alhamdulillah, niat saya hadir dalam majlis forum pada malam ini adalah untuk kita berkongsi rasa dan untuk menyampaikan tanggungjawab saya sebagai seorang dari kalangan muslimin, mengingatkan kepada semua, terutamanya kita umat Islam, tentang kewajipan kita terhadap Baitul Maqdis dan juga Palestin. Sebelum saya menjawab soalan yang agak sukar yang diberikan oleh Ustaz Fazlur Rahimi tadi, suka saya menarik perhatian kita bahawa isu Palestin ini ataupun isu umat Islam di Gaza ini adalah merupakan isu yang besar sebenarnya, ya, kerana di Palestin itu terdapatnya Masjid Al-Aqsa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi betapa istimewanya dan betapa besarnya isu Palestin ini kerana di situlah terdapatnya Masjid Al-Aqsa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan para ulama hadis menyebut di sana terdapat lebih daripada 500 hadis yang menceritakan berkaitan dengan Baitul Maqdis. Di antaranya satu hadis yang sahabat berkata, qala ya Rasulullah, ini betulina ba'daka bil baqa, aina ta'muruna. Kalaulah kami diberikan ujian selepas daripada kewafatan engkau nanti, ke manakah yang kami perlu tuju? Qala sallallahu alaihi wasallam, alaika bi Baitil Maqdis. Nabi kata, hendaklah kamu pergi ke Baitul Maqdis. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, betapa mulianya Baitul Maqdis yang telah dijarah oleh Israel selama 75 tahun. Ini adalah berkaitan dengan satu penjajahan, kezaliman, pencabulan, pembunuhan yang dialami oleh umat Islam di Palestin selama hampir satu dekad. Tentang keberanian dan kepahlawanan mujahidin di Palestin melawan kesombongan Yahudi Zionis. Dan
ini adalah berkaitan dengan kelesuan masyarakat antarabangsa dan umat Islam terhadap pencabulan yang amat dahsyat ini. Maka isu Palestin ini adalah satu isu yang telah disebut oleh Nabi dan patut menimbulkan rasa ghibtah dalam hati kita. Rasa dengki, rasa iri hati, rasa susah hati dengan apa yang Nabi sebut, la tazalu ta'ifatu min ummati 'ala al-haqqi zahirin li'aduwwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wa'in hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Nabi kata sentiasalah ada satu kumpulan daripada umatku yang terus-menerus mereka memperjuangkan kebenaran dan musuh mereka tidak dapat memudaratkan mereka sehinggalah Allah menentukan keputusannya. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, wa ainahum, di manakah mereka berada? Di manakah beradanya taifah berkenaan? Kumpulan manusia daripada umatmu ya Rasulullah yang berada itu di mana? Maka Nabi menyebut qala bi Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka berada di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, moga-moga forum yang kita adakan pada malam ni dapat menyuntik hati kita supaya kita tidak menjadikan isu ini ataupun perkara ini sebagai perkara yang disebut sebagai bermusim, tetapi ia merupakan satu isu yang turut menjarah hati kita, yang menyebabkan lidah kita tidak putus-putus mendoakan kemenangan untuk mereka. Berbalik kepada soalan yang diberikan oleh Al-Fadhil moderator kita, dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj ayat yang ke-39. Mengapakah dibaca dengan udhina lilladzina yuqatalu? Kenapakah dibaca dengan yuqataluna? Ya. Kenapa tidak dibaca dengan yuqatilun? Jadi menurut tafsir Ibnu Katsir, saya rujuk beberapa tafsir, antaranya tafsir Ibnu Katsir menjelaskan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Fadhil Ustaz Moderator kata, ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW dan para sahabat ketika mana mereka diusir daripada Mekah, dan ia merupakan ayat pertama yang diturunkan berkenaan dengan peperangan. Jadi berlaku perbezaan pandangan ulama berdasarkan kepada qiraat para ulama-ulama qiraat. Maka ulama berbeza pendapat berkaitan dengan suratul idzni, berkenaan dengan bentuk keizinan itu. Sebab di sana ada perkataan udhina. Udhina tu maksudnya diizinkan, dibenarkan. Ada kata ulama sebelum daripada diturunkan ayat 39 surah Al-Hajj ini, di sana ada lebih 70 ayat yang melarang para sahabat melakukan qital, peperangan. Kata ulama ada lebih 70 ayat yang mana apabila sahabat menceritakan penderitaan yang mereka hadapi, kaum musyrikin melakukan pembunuhan, melakukan pengusiran, perampasan harta dan sebagainya, apabila sampai kepada Rasulullah SAW, perkataan para sahabat berkenaan dengan musibah yang dihadapi oleh mereka, Nabi kata sabar. Sebagaimana yang kita lihat apa yang berlaku terhadap keluarga Yasir. Nabi sebut sabran ya ali Yasir. Sabran ya ali Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Mau'idukumul jannah. Kamu dijanjikan dengan syurga. Jadi di sana ada perbezaan pendapat ulama dari sudut keizinan itu. Dan perbezaan tersebut adalah berdasarkan kepada qiraat itu sendiri. Di antaranya qiraat Imam Nafi' dan Imam Hafs an Asim. Dibaca ayat ini dengan udhina bidhammil alif.
Ya, kemudian udhina lilladhina yuqataluna bi fathit ta. Ya, dibaca dengan udhina. Ya, dibaca dengan fiil, ya, dibaca dengan fiil majhul. Ada naib fa'il dekat situ, udhina. Ya, kemudian dibaca dengan yuqataluna. Jadi kata ulama, daripada qiraat tersebut, ulama mengambil kesimpulan ayat ini bermaksud diizinkan berperang untuk mempertahankan diri. Diizinkan berperang untuk mempertahankan diri. Udhina lilladhina yuqatalun. Mereka diberikan keizinan kerana mereka diperangi. Diberikan keizinan untuk melakukan peperangan, termasuklah bila ada perang, berlakulah pembunuhan, pertumpahan darah dan sebagainya, maka itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mempertahankan diri. Kemudian dalam qiraat Abu Amr dan Abu Bakar an Asim, ya, dibaca dengan adhina, ya, dengan fi'il ma'lum. Ya, dengan fi'il ma'lum. Adhina lilladhina yuqatiluna. Adhina lilladhina yuqatiluna. Dibaca dengan kasrita. Ta itu tidak dibaca dengan yuqatalu, tapi dibaca dengan yuqatilun. Itu qiraat Abu Amr dan qiraat Abu Bakar an Asim. Jadi ulama kata kalau bacaan di sini pula dia bermaksud, ya, ayat ini memberi maksud diizinkan berperang untuk mempertahankan diri, dan ianya sekalipun dengan memulakan peperangan itu dari pihak muslimin. Kalau ayat yang pertama tadi udhina, maka keizinan berperang itu hanya untuk mempertahankan diri. Tak boleh dimulakan. Peperangan itu tak boleh dimulakan oleh kaum muslimin. Tapi kalau dibaca dengan adhina lilladhina yuqatilun, ya, adhina bermakna adhinallahu lilladhina yuqatilun. Allah telah membenarkan, ya, bagi mereka yang nak memerangi orang-orang kafir. Jadi daripada ayat ini ulama kata difahamkan maksudnya diizinkan berperang dengan memulakan fi ibtida'il qital, dengan memulakan peperangan. Maka apa pun tuan-tuan, sama ada ulama mengambil kira daripada qiraat Nafi' ataupun qiraat Abu Amr ini, ya, maka apa yang disebut oleh Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq itu jelas. Kata Sayyidina Abu Bakar, lama sami'tuha. Tak kala aku mendengar ayat ini, alimtu annahu sayakunu qital. Aku faham, aku tahu bahawa, ya, keizinan berperang sudah ada dan pasti akan berlaku peperangan. Maka berdasarkan ayat ini juga ulama menjelaskan, ya, ulama menjelaskan bahawa jihad qital ini, jihad peperangan, berlakunya pembunuhan dan sebagainya ini, jihad qital di dalam Islam, ia bukanlah satu pendekatan utama dalam perjuangan Islam. Dan dalam perjuangan Islam, ya, untuk kita mencapai hasrat, ya, melaksanakan khilafah, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jihad qital ini bukanlah solusi utama, tetapi ia adalah merupakan mekanisme yang digunakan untuk menghapuskan penindasan, menegakkan perdamaian, dan kebebasan beragama. Dan sebab itu ulama menegaskan bahawa ayat kebenaran berperang ini turun selepas 70 ayat yang melarang berperang, ya, untuk memberikan satu kefahaman kepada umat Islam bahawa menumpahkan darah ini untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah pilihan yang terakhir setelah pilihan, ya, perdamaian, pilihan dakwah secara damai, ya, itu sudah tidak dapat dibenarkan oleh, ya, pihak-pihak yang berkenaan. Jadi moga-moga sedikit penjelasan yang saya sampaikan ini dapat memenuhi kehendak tuan moderator kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran. Jazakallah ya Fadil Ustaz.
Fadil Ustaz Khairil memberikan penjelasan yang bagi saya jelas jelas dan terang lah dan menarik sebenarnya. Jadi antara yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Khairil tadi, bagaimana ulama hadis menerangkan ada lebih 500 hadis tentang Baitul Maqdis. Masya Allah. Dan juga Nabi menjelaskan pada kita mereka yang berada di Baitul Maqdis ialah Taifah, golongan manusia yang tidak akan kalah, insya-Allah. Dan begitulah juga bila saja Al-Fadhil menguraikan tentang ayat surah Al-Hajj ayat 39, maka di situlah jawapannya dan jelas pada kita. Maknanya berdasarkan ayat itu menunjukkan Islam bukanlah yang memulakan peperangan sebenarnya. Disebut tadi, ulama menerangkan sebelum turun ayat ini ada lebih 70 ayat yang melarang peperangan. Itu dia. Ini nak menunjukkan Islam bukan agama yang memulakan peperangan, bukan agama perang. Kenapa saya memilih persoalan macam ni? Pasal orang-orang kafir, para musuh Islam, mereka suka mencanangkan. Mereka suka mencanangkan Islam ni agama yang suka berperang, mencetuskan peperangan, Islam berkembang sebab peperangan dan sebagainya. Jadi bila kita melihat pada penjelasan ini, maka jelaslah bukan Islam yang memulakan peperangan. Bahkan diizinkan berperang bila saja Islam itu diperangi sebagai mempertahankan diri. Itu yang dibaca yuqatalun. Itu dia. Jadi maka jelaslah apa yang dibahaskan oleh Fadhil Ustaz Khairil, dan begitulah keadaan yang berlaku di Palestin pada hari ini. Yang disebut tadi, hampir 1 abad Palestin dijajah oleh Yahudi Israel. Jadi mereka diperangi sentiasa, diperangi sentiasa. Jadi pada hari ini mereka bangkit, pertahankan diri, pertahankan tanah air mereka, dan pertahankan agama, jihad fi sabilillah. Jadi apa yang mereka buat pada hari ini satu tindakan yang betul dan bertepatan dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Fadhil Ustaz Khairil. Jadi insya-Allah saya nak pergi pula kepada ahli panel yang kedua. Itu Al-Fadhil Ustaz Hadi Johari. Jadi Al-Fadhil Ustaz Hadi Johari, guru kita yang datang dari jauh daripada Ustaz Kedah. Jadi insya-Allah, oleh kerana kita bertanya persoalan pada Al-Fadhil Ustaz Khairil dengan menghuraikan firman Allah, jadi untuk Ustaz Hadi pun kita minta juga Al-Fadhil Ustaz Hadi menghuraikan firman Allah yang termaktub dalam surah Al-Isra ayat yang keempat, iaitu firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Yang bermaksud, dan kami minta dan kami menyatakan kepada Bani Israel dan kitab Taurat, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi Palestin 2 kali, dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong secara besar dan melampau-lampau. Jadi bila kita baca ayat ni, Allah disebut tentang latusidunna fil ardi marrataini. Allah menjelaskan Bani Israel mereka melakukan kerosakan di bumi Palestin sebanyak 2 kali. Itu dia. Jadi kita nak minta lah Al-Fadhil Ustaz Hadi Johari menghuraikan apa yang dimaksudkan kerosakan 2 kali itu. Apakah kerosakan yang pertama dah terjadi yang dibuat oleh Bani Israel, dan apakah kerosakan yang kedua itu yang sedang berlaku hari ini. Jadi kerana itu kita mintalah Al-Fadhil Ustaz Hadi Johari untuk menghuraikan. Jadi dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Hadi selama 15 minit saja. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala nabiyyin tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi. Yang saya kasihi Ustaz Moderator, Ustaz Fadlur Rahimi, sahabat panel saya Ustaz Khairul Azhar. Terima kasih banyak kerana menghuraikan ayat tadi. Saya pun tak pernah baca tafsiran tersebut, jadi penjelasan Ustaz menjelaskanlah bagi pihak saya. Terima kasih banyak. Saya nak guna presiden ke pengurusi ni. Pengurusi ataupun presiden lah, Gemma Nur Iman, Puan Rusniyati dan seluruh staf apa dia? Ahli-ahli jawatan kuasa yang tak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangkan sedikit darjat kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semualah pendengar-pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak menghuraikan dalam 15 minit tentang soalan moderator, rasanya tak sempat. Jadi oleh kerana tak sempat, saya ringkaskan. Saya dah try ceramah seorang-seorang tadi. Nak tengok cukup dari 15 minit, tak sempat. Jadi saya beritahu bahawa ayat yang dibacakan oleh Ustaz Fadlur Rahimi itu di ayat 4 dalam suratul Isra. Tapi kalau nak dapat kefahaman secara holistik apa makna dua kali itu, kita nak kena ambil ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8 sampai 8. Baru kita akan dapat kesimpulan yang lebih menyeluruh untuk kita faham kerosakan dua kali yang dilakukan oleh Bani Israel. Jadi saya nak bagi tahu dulu kesimpulan yang kita akan buat hujung nanti, ia khilaf. Ada yang kata kerosakan itu pernah dah dilakukan dua kali sebelum ini. Ada ulama sebahagian yang mengatakan bahawa belum dilakukan, dan apa yang dilakukan oleh Yahudi sekarang itu adalah yang sekarang ini ialah kerosakan kedua. Baik. Kalau baca, nanti saya minta semualah. Kalau saya baca nanti jadi panjang. Dia punya tempoh tak sempat. Nanti saya minta yang mengikuti online kita ini, forum kita, buka surah Isra ayat 4 sampai 8. Kita akan jumpa beberapa poin. Okey, minta bagi perhatian. Jangan galit. Orang Kedah kata jangan galit. Okey. Kita akan jumpa beberapa poin lah. Sebab kita kalau kita nak faham isu ini, kita nak kena baca yang pertamanya sekurang-kurang kita nak kena tahu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita nak kena tahu kisah Nabi Ishaq alaihissalam. Kita nak kena tahu kisah Nabi Musa alaihissalam. Kita nak kena tahu kisah Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihimussalatu wassalam. Baru kita akan tahu bahawa ini sejarah panjang tentang Bani Israel. Ya. Jadi ayat 4 sampai 8 kita akan dapat beberapa poin. Okey. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dia jadikan bangsa Yahudi ini membuat kerosakan sebanyak dua kali. Itu ayat 4 tadi jelas. Ustaz Fadlur Rahimi baca marratain. Marratain itu maknanya dua kali akan buat kerosakan atas muka bumi. Itu poin pertama. Yang kedua, setiap kali mereka buat kerosakan, maka Allah Ta'ala akan punahkan mereka. Allah Ta'ala akan balas setiap kejahatan mereka. Allah Ta'ala akan timpakan balasan kepada mereka. Itu poin nombor 2. Okey. Yang ketiga, okey, ini ayat 4 sampai ayat 8. Kita akan jumpa poin begitu. Yang ketiga, balasan untuk kerosakan pertama, mereka akan diserang oleh ataupun dilenyapkan, akan dikalahkan oleh satu kaum yang lebih gagah daripada mereka. Dan mereka bila dikalahkan, akan tetapi sebahagian daripada mereka ada yang bertaubat pada Allah. Tuhan bagi lagi peluang kepada mereka untuk berkuasa lagi di bumi. Khususnya Jerusalem. Okey. Kemudian bila dah berkuasa, Allah kurniakan mereka zuriat yang banyak. Ya. Nak kena ada kekuatan tenaga, nak kena ada ramai manusia, ramai tentera, maka Tuhan kurniakan banyak zuriat kepada mereka. Dia panggil tanasul. Kemudian Tuhan bagi pula mereka ini harta yang banyak. Kena ada modal yang cukup untuk menguasai. Tuhan bagi harta yang melimpah ruh. Poin yang keempat, setelah mereka dapat kuasa kembali,
mereka akan buat lagi sekali kerosakan. Ini. Okey, ini dia punya soalan Ustaz moderator kita. Kerosakan kali kedua tu dah berlaku ke tak berlaku? Itu soalan dia. Cuma saya nak baca poin yang kelima. Balasan kerosakan kali kedua ini, mereka akan dikalahkan dengan sehancur-hancurnya. Jadi ada 5 poin untuk 4 ayat. Saya ulang, ada 5 poin untuk 4 ayat. Okey? Baik. Kita kembali kepada persoalan yang diutarakan oleh kekanda kita Ustaz Fadlur Rahimi tentang adakah apa maksud kerosakan di ayat di atas. Saya nak terang yang tu dulu. Kita nak explain dulu apa maksud fasad. Fasad yang disebut dalam Al-Quran tadi. Fasad ini bahasa Arab. Makna kepada fasad ni rosak. Asal ini bagus, baik, kemudian jadi tak elok. Kalau barang tu fasad, maknanya bai'ul fasid misalnya. Asal jual beli itu okey, tapi oleh kerana masuknya unsur-unsur yang merosakkan, maka dia jadi tak elok. Okey? Baik. Kenapa kita sebut asalnya dia baik? Kerana memang Allah Subhanahu Wa Taala pernah memilih mereka untuk memimpin dunia. Sebab itu Tuhan bagi kepada mereka para nabi. Jadikan nabi dari kalangan bangsa mereka, kemudian Allah Taala jadikan nabi itu sebagai pemimpin. Maknanya mereka ini layak memimpin bumi, layak memimpin dunia. Maknanya bukan mereka ni tak baik pada peringkat awal. Cuma itulah sikap mereka. Kalau kita baca dalam tafsir dalam hadis Nabi SAW dan dalam tafsir Nurul Ihsan misalnya yang kita pernah baca setiap kali hari Isnin, tapi saya tak baca lagi surah tu. Belum lagi kering air masin di Betis setelah mana dikejar oleh Firaun. Setelah mana dikejar oleh Firaun, Tuhan membelah lautan itu untuk mereka jadi dimudahkan laluan. Sampai sahaja ke seberang, belum lagi, kata ulama, belum lagi kering ataupun belum lagi hilang masin di betis mereka, mereka sudah melihat ada satu kaum di hujung sana yang menyembah sembahan, yang mana sembahan itu patung. Maka terus mereka kata kepada Musa AS, wahai Nabi, wahai Musa, jadikan kami Tuhan macam tu. Kami nak tengok Tuhan kami. Baru sahaja Tuhan tolong mereka dalam pergelutan yang dahsyat, tapi mereka senang nak lupa. Jadi asalnya Yahudi ini adalah bangsa yang terpilih. Kerana itu dipimpin oleh ramai Nabi. Ramai betul. Mereka diberikan kitab, diberikan suhuf, diberikan Taurat. Ini tanda kata kemuliaan. Diberikan suhuf, diberikan kitab. Maknanya asal mereka bangsa mulia tak? Ya, mereka bangsa mulia. Dilantik di kalangan mereka Nabi-Nabi yang paling ramai sekali. Sebab tu mereka dengki. Bila mana diketahui dari kitab-kitab mereka akan lahir Nabi akhir zaman dari kalangan bukan daripada bangsa Yahudi, mereka mencari-cari untuk dibunuh. Dan saya dah pernah cerita bahawa Nabi kita sebenarnya kesan kewafatan baginda Nabi kita Muhammad SAW juga daripada pembunuhan orang Yahudi. Maknanya memang jelas bahawa Yahudi ini cukup membunuh nabi-nabi mereka. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Mereka membunuh nabi-nabi mereka tanpa hak. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, mereka meletakkan racun di dalam kaki kambing. Dan Nabi pernah mengadu kepada Aisyah, Sayyidatina Aisyah, Ummahatul Mukminin, wahai Aisyah, aku masih lagi merasai saki-baki, kepedihan, sakit racun yang pernah aku kena racun dahulu di Khaybar. Ya, baik. Jadi banyak, bahkan bukan setakat suhuf, bukan setakat kitab, bahkan diberikan suhuf, kitab-kitab kecil. Ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Asy'aya, ada diturunkan kepada Nabi Armia, diturunkan kepada Nabi Kharqiyal, diberikan kepada Nabi Daniel, diberikan kepada Nabi Malakhi. Ini nama-nama yang kita jarang dengar, tapi Nabi Bani Israel. Tetapi sejarah membuktikan ramai mereka sama ada ketika Nabi masih hidup ataupun selepas wafat Nabi, yakni Nabi yang memimpin mereka itu, mereka menukarkan ajaran agama seperti dalam kitab suci. Mereka selalu melakukan penyelewengan. Jadi sebab itu, kata ulama, ini adalah kerosakan pertama yang mereka lakukan, iaitu apa? Ini adalah antara kerosakan yang mereka lakukan, mengubah ayat-ayat Allah. Maka banyak lagi kerosakan-kerosakan yang lain. Ya, banyak lagi, tapi antara jenayah yang besar ialah mereka mentahrif ataupun menyeleweng ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi di manakah kerosakan yang mereka lakukan? Adakah di Jerusalem sahaja? Kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran menyebut maksud al-ard. Dalam ayat itu
bukan bermakna Jerusalem sahaja. Sebahagian ulama kata ia di Jerusalem, tapi sebahagian ulama yang lain kata walaupun disebut secara ma'rifah tetapi dia memberi makna umum. Bukan sahaja menunjukkan bumi Jerusalem sahaja. Bahkan mereka ini melakukan kerosakan di mana-mana tempat sahaja. Sebahagian ulama kata umum, bukan sahaja di Jerusalem. Orang Yahudi akan buat di mana-mana mereka berada, di mana-mana mereka menetap, mereka akan buat kerosakan sebanyak 2 kali. Sebagai contoh dalam sejarah, mereka pernah buat kerosakan di Mesir semasa zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika duduk di Madinah, mereka buat kerosakan di Yathrib semasa zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sejarah dah menunjukkan kepada kita mereka ni kerap selalu menguasai Jerusalem, maka kerosakan di Jerusalem itulah yang lebih ketara untuk kita lihat. Ya, jadi bila kita merujuk ayat ini, bila berlaku kedua-dua kerosakan yang dilakukan dan bilakah mereka dihancurkan, maka di sini ulama tidak sepakat. Ya, ulama tidak sepakat. Ada yang berpendapat ini umum. Kalau kita tengok dalam mana-mana tafsir, ulama memberikan tafsiran umum, iaitu Bani Israel yang pertamanya, okey, kerosakan pertama, Bani Israel berada di kemuncak penguasaan. Saya dah sebut tadi, setiap kali mereka membuat kerosakan, pasti Tuhan akan buat mereka juga akan dirosakkan juga. Itu pasti. Jika sekarang ini mereka melakukan kerosakan adalah kerosakan kedua, jangan risau, Tuhan pasti akan balas. Dan memang janji Allah Subhanahu wa taala, Palestin dan mereka Yahudi akan dibunuh di tanah mereka sendiri. Bukan di tanah mereka, di Jerusalem itu. Pasti akan dibunuh. Cuma kita sekarang ini melalui fasa ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian kesabaran, ujian perjuangan, ya. Itu biasa. Tapi kemenangan pasti akan diberikan. Baik, saya nak sebut lagi sekali. Yang pertama kerosakan ini, yang pertama mereka melakukan kerosakan. Kemudian kerana apa? Kerana yang pertamanya Bani Israel pernah berada di kemuncak penguasaan. Mereka pernah menguasai di Syam, meliputi Jerusalem, di pemerintahan dipanggil Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Cuma orang Yahudi ni dia tak pernah anggap Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ni sebagai Nabi. Mereka hanya menganggap bahawa mereka ini raja sahaja. Nabi Sulaiman wafat 900 sebelum Masihi. Setelah Nabi Sulaiman wafat, orang Yahudi kembali kufur. Mereka kembali kufur kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah, buat zalim kepada bangsa lain. Maknanya kezaliman yang mereka lakukan ini bukan kali pertama. Sebelum ini mereka dah pernah buat kezaliman kepada bangsa lain. Inilah kerosakan kali pertama. Sebahagian ulama kata ini adalah kerosakan yang pertama. Baik, saya dah kata tadi, bila buat kerosakan, apa yang Tuhan buat? Tuhan akan musnahkan mereka. Maka Tuhan musnahkan mereka iaitu apabila mereka dikalahkan oleh Babylon. Kalau kita buka sejarah, Yahudi pernah dikalahkan, dibunuh, ditawan oleh Babylon sehingga mereka ini Yahudi banyak dijadikan hamba. Mereka hina. Waktu tu Raja Arab pula, dia punya Raja Babylon tu nama apa? Kalau dalam kitab Arab disebut Bukhtansar. Kalau orang English disebut apa saya tak faham, Nebuchadnezzar ke apa? Kebendizar. Ya? Kebendizar. Baik. Tapi kalau kita Arab Bukhtansar, betul ya? Ya. Bukhtansar. Maknanya Bukhtansar tawan Yahudi dan banyak mereka ini dijadikan tawanan. Ini kerosakan dia mereka buat kerosakan, kemudian Allah Taala punahkan mereka sehinggalah mereka ini bertaubat. Sebahagian daripada mereka bila mereka sedar mereka dihina oleh Allah Taala, mereka bertaubat kepada Allah. Mereka kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah bagi balik kepada mereka zuriat yang ramai, harta yang banyak di Babylon. Maka Tuhan tolong mereka. Akhirnya ya, Bukhtansar tadi dia mati, lemah. Bila dah mati, kerajaan Babylon makin lemah. Dan kalau kita baca dalam kitab sejarah, yang kuasai balik Babylon ini siapa? Parsi. Orang Parsi bagi izin balik dekat orang-orang Yahudi masuk balik ke Jerusalem. Jadi dia orang masuk balik Jerusalem. Jadi seolah-olah Tuhan bagi peluang kedua. Akan tetapi, sebab itu bila mereka ini diberikan keizinan masuk ke Jerusalem, mereka buat balik Haikal Sulaiman.
Setelah buat beberapa kali pertukaran wilayah, mereka pun buat kerajaan sendiri. Tapi macam biasa, sebagaimana biasa, seperti biasa. Ya, kita baca Nakbah, kita orang Palestin pernah izinkan orang Yahudi masuk, sebagaimana itulah orang Parsi izinkan Yahudi masuk kembali ke Jerusalem. Masuk balik, mereka buat balik kufur mereka, buat kerosakan balik. Tak bersyukur, kembali kufur. Apa mereka buat pula selepas itu? Iaitu mereka buat kerosakan kali kedua. Hari ini tafsiran sebagian ulama kata kerosakan ini dah pernah berlaku. Kerosakan kedua ialah mereka membunuh nabi mereka sendiri iaitu Yahya dan Zakaria. Serta membuat perancangan cuba nak bunuh Nabi Isa alaihissalam. Ini masalah orang Yahudi. Ya. Sebagai hukumannya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pula mereka ini dijatuhkan dan dihina, dikalahkan oleh Rom. Lalu merempat mereka semua ke seluruh dunia. Sebab itu bahasa Yahudi ni semua tempat ada hidup. Pada peringkat awalnya merempat. Setelah mana mereka pandai ambil peluang, mereka jadi tuan. Merempat di mana seluruh muka bumi. Mereka merempat di tanah Arab seperti mana Yahudi Bani Nadir dan Qainuqa. Mereka merempat di Yasrib. Ada yang merempat ke benua Eropah. Ada juga yang merempat ke Asia. Di Malaysia sendiri kalau kita tengok ada perkuburan Yahudi di Pulau Pinang. Ada. Ya, kerajaan Rom ni dia berkuasa dari di Jerusalem sampailah Rom bila dah dia kalahkan Yahudi, mereka menguasai Jerusalem. Siapa pula yang mengalahkan Rom? Yang mengalahkan Rom ini ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pada tahun 16 Hijrah. Jadi menurut sebagian ulama kata dua kisah ini disebut dalam kitab kecil orang Yahudi. Ya. Baik, ini pendapat pertama yang mengatakan kerosakan pertama, kerosakan kedua telah pun berlaku. Tapi saya agak cenderung dengan seorang ulama besar daripada Mesir. Dia ulama mutaakhirin, wafat pada tahun 1998. Dia kata kerosakan kedua-dua kerosakan itu tidak merujuk kepada kisah silam. Karena kalau kita bilang sebenarnya Yahudi buat kerosakan, kalau kita kira kisah silam lebih daripada 2 kali dah. Dah lebih dari 2 kali kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jadi sebenarnya bukan kisah silam. Maknanya yang banyak-banyak yang kita sebut dilakukan fasad tadi itu baru sekali dikira. Okey. Jadi kali kedua bila? Kali kedua kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahawa kerosakan kedua ini merujuk kepada apa yang dilakukan oleh mereka sekarang. Kalau merujuk kepada apa yang dilakukan mereka sekarang, sebagaimana ayat Quran tadi sebut, Tuhan takkan biar mereka melakukan fasad saja-saja, suka-suka dan dibebaskan begitu. Confirm Allah Ta'ala akan hantar semula. Allah Ta'ala akan buat semula mereka dihina kembali. Bagaimana? Bagaimana itu kita menyerahkan pada Allah. Tugas kita sebagai umat Muhammad SAW, kita kena berjuang. Perjuangan kita mesti setakat mana yang mampu. Dan setakat mana yang mampu itu insya-Allah saya akan jawab dalam pusingan kedua yang 10 minit nanti insya-Allah, kerana saya pun dah memakan masa hampir 20 minit. Jadi haraplah soalan Al-Ustaz moderator saya jawab walaupun tidaklah lengkap sepenuhnya, saya tak dapat nak habiskan semua. Kalau saya habiskan mungkin malam ini Ustaz Khairul Azhar kena diamlah sampai habis. Dia pun jadi pendengar juga. Saya seorang je hurai malam ni. Ya. Jadi cukup sekadar itu, insya-Allah kita jumpa saat lagi dalam tempoh beberapa minit lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih jazakallah kepada Al-Fadhil Ustaz Hadi yang telah memberikan jawapan yang jelas yang berkaitan dengan ayat dan surah Al-Isra ayat yang keempat mengenai kerosakan yang dibuat oleh Bani Israel sebanyak 2 kali di bumi, di dunia ini, dan disebut tadi ada ulama kata di Palestin. Jadi jelas macam mana kita dengar penerangan tadi, sejarah yang panjang Bani Israel ni yang bermula daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika mana Nabi Ibrahim berada di Kanaan di Palestin. Dari situlah datangnya 2 malaikat yang memberitahu kepada Nabi Ibrahim dia akan mendapat anak lelaki
dari Sarah, Siti Sarah, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Maka dari Nabi Isa itu, maka lahirlah pula Nabi Yaqub alaihissalam. Dari situlah lahirnya pula Bani Israel, dan begitulah berterusan perhijrahan Bani Israel ke Mesir, dan begitulah berterusan. Dan mereka yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, bila saja mereka mendapat kekuasaan, dan mereka ni memang satu golongan manusia yang Allah berikan kemuliaan pada asalnya. Kemuliaan, kita baca Al-Quran ada Allah sebut, Allah angkat martabat mereka. Tapi bila mereka mendapat kekuasaan, kemuliaan, bila mereka berada pada kemuncak kekuasaan yang disebut tadi, maka akhirnya mereka melakukan kerosakan. Mereka lupa pada Allah, tidak bersyukur pada Allah, mereka melakukan kesyirikan dan sebagainya, yang akhirnya mereka melakukan kerosakan. Jadi begitulah. Maknanya kita sebut mengikut pandangan daripada Imam Al-Mufassir tadi, Profesor Dr. Muhammad Mutawalli Asy'arawi rahimahullah, menjelaskan pada kita, kali kedua kerosakan yang mereka lakukan itu ialah sekarang. Sekarang inilah yang kita lihat ni, yang mereka buat dari tahun 1948 di Palestin sampailah hari ini. Inilah kerosakan yang kali kedua. Dan insyaAllah seperti mana yang dijanjikan oleh Allah, tiba saat mereka akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Jadi insyaAllah, jadi terima kasih pada Fadhil Ustaz Hadi. Jadi insyaAllah kita masuklah round kita yang kedua. Round yang kedua, kita nak kembali balik kepada ahli panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Khairil. Jadi kita minta Al-Fadhil Ustaz Khairil menghuraikan satu hadis ni. Hadis Nabi SAW, hadis Sahih Muslim, yang mana Nabi SAW bersabda yang bermaksud perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota badan merintih sakit, maka seluruh badan akan merasa pedih, panas, demam dan sakit dan sebagainya. Jadi apa yang dimasukkan pada hadis ini, dan apa yang kita boleh kaitkan dengan situasi yang berlaku pada hari ini, yang menimpa kepada saudara kita di Palestin, dan apakah peranan kita pada hari ini yang berada di luar Palestin ini, untuk kita buat sesuatu berdasarkan hadis yang dibaca tadi. Maka kita mohon Al-Fadhil Ustaz Khairil untuk menghuraikan persoalan ini. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul Rahimi. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi hadis yang berbunyi mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasadil wahid ila akhir hadis. Hadis yang menggambarkan bahawa Islam mengajar umatnya agar sentiasa bersatu padu, mengutamakan perpaduan, cakna terhadap penyataan ummah. Dan ini merupakan satu kefarduan, satu kewajipan. Manakala perpecahan, berpuak-puak, bermusuhan adalah satu maksiat dan dosa besar. Sebagaimana dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala sebutkan, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya seanya orang-orang beriman itu seumpama saudara, adik-beradik, ikhwah. Bahkan dalam hal ini Nabi menegaskan sikap umat Islam dengan satu hadis yang lagi tegas. Nabi sebut, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak prihatin terhadap urusan orang-orang Islam, falaysa minhum, maka dia bukan daripada kalangan orang Islam. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita ni adalah khairu ummah, menggantikan orang-orang Yahudi yang telah sebelum ini mereka adalah khairu ummah, sebaik-baik manusia, sehingga mereka lupa dengan tanggungjawab mereka sebagai umat yang terpilih. Lalu mereka telah mengabaikan tanggungjawab sebagai umat terpilih dengan melakukan kerosakan demi kerosakan. Jadi kita sebagai pengganti kepada mereka, yang Allah sebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah umat yang terbaik
yang dikeluarkan untuk manusia. Maka sebab itulah di antara sifat umat yang terbaik ini, ya, mereka tidak akan merelakan berlakunya kemungkaran. Mereka akan setia, ya, sentiasa bersama dengan kebenaran. Maka sebab itulah tuan-tuan, dari sudut kepentingan kita terhadap konteks Gaza ni, perpaduan ummah, ya, dalam menghadapi isu Palestin ini, antaranya ialah dengan kita tidak melihat isu ini sekadar isu kemanusiaan. Ia bukan satu isu, ya, di mana mereka memerlukan, ya, bantuan untuk meneruskan kehidupan. Tetapi ia sebenarnya adalah satu isu penjajahan. Ia adalah satu isu, ya, Baitul Maqdis, ya, isu Masjid Al-Aqsa yang telah diceroboh kemuliaannya. Lebih lagi kita sebagai umat Islam, ya, kena mengambil tindakan, ya, bukan sekadar melihat ianya sebagai isu yang jauh daripada konteks kita. Sebab kalau kita lihat pembentukan negara haram Israel ini yang bermula pada 15 Mei 1948, ya, dia merupakan satu penjajahan yang terancang, ya, hasil daripada resolusi persidangan Zionis antarabangsa yang pertama yang dilaksanakan pada 29 hari bulan Ogos tahun 1897. Mereka merancang, ya, dalam persidangan Zionis antarabangsa di Switzerland pada tahun 1897, dan perancangan tersebut berjaya mereka laksanakan, ya, lebih kurang 50 tahun kemudian. Ia adalah satu perancangan, ya, yang sangat terancang, ya, yang mereka mulakan daripada memberi tawaran kepada Sultan Abdul Hamid, Khalifah Osmaniyah yang terakhir. Ya, dia memberikan tawaran untuk membeli tanah di Palestin itu, ya, setelah ditolak mentah-mentah oleh Sultan, ya, maka mereka melakukan perancangan yang seterusnya, ya, dengan bersekongkol. Mereka menggunakan dunia barat. Sehinggalah 75 tahun Yahudi menindas dan membunuh umat Islam di Palestin. Hari ini tuan-tuan, ya, bumi Palestin yang didiami oleh umat Islam tinggal 15% sahaja. Tinggal 15% sahaja, ya, 85% sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Jadi oleh sebab itulah ulama menyatakan bahawa, ya, antara tugas penting kita adalah memberikan kesedaran kepada umat. Tahniahlah kepada, ya, Pertubuhan Gema Nur Iman, ya, yang telah meneruskan cakna, ya, untuk memberikan kesedaran yang berterusan kepada umat kita. Kita lihat di surau di masjid, barangkali isu Palestin ini tidak di-highlightkan, ya. Susah kita nak tengok di surau di masjid, ya, maupun di sekolah, bendera Palestin ataupun banner berkaitan dengan Palestin, ataupun banner banting yang merancakkan, ya, kesedaran umat supaya melihat, ya, isu ini adalah isu sepanjang zaman, ya, isu yang berkaitan dengan akidah kita, isu yang yang berkaitan dengan keimanan kita. Sebab itulah disarankan kepada kita, ya, kalau saya bacakan 5 tindakan, ya, disebut dengan 5B, 5 bijak, ya, 5 tindakan bijak kita yang kita boleh ambil perhatian lah. Yang pertama ialah berubah. Yang pertama berubah. Tindakan kita ialah kita kena berubah. Diri kita kena insaf bahawa janji Allah untuk memenangkan Islam ke atas Yahudi ini adalah satu kepastian, perkara yang pasti. Ya. Dalam Al-Quran Allah sebut wa yaquluna mata huwa qul asa ayyakuna qariba. Mereka mengatakan kepada kamu wahai Muhammad, bila kemenangan itu akan sampai? Ya, qul, katakan wahai Muhammad, asa ayyakuna qariba, ya, ianya hampir. Ya. Bahkan Allah Taala, ya, memberikan satu motivasi kepada umat Islam, kepada saudara-saudara kita di Palestin dan kita semua di seluruh dunia, ya.
Allah Ta'ala sebut wala tahsabannallaha ghafila amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu anggap Allah Ta'ala lupa ataupun Allah Ta'ala lalai. Allah Ta'ala tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim ini. Dan Allah memberikan satu janji yang pasti, wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Allah pasti akan memberikan kemenangan kepada mereka yang ingin memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sesungguhnya Tuhan yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi oleh sebab itulah mesti ada kesungguhan untuk berubah. Menjadikan kita ini memiliki sifat-sifat kaum yang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sekadar menangis, sekadar mengelak daripada melihat gambar-gambar pengeboman, kematian, pembunuhan umat Islam di Palestin itu tidak cukup. Saya sendiri tiap-tiap hari tidak sanggup untuk tengok gambar-gambar yang amat menyedihkan, bukan mengerikan, amat meruntun hati. Kita rasa sangat-sangat bersalah. Apakah kita hanya melihat sahaja? Dan cukupkah sekadar berdoa sahaja? Jadi kita mesti melakukan sesuatu. Antara sesuatu itu adalah berubah untuk menjadi kaum yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang memiliki sifat-sifat tentera Badar, mereka yang memiliki sifat-sifat tentera Yarmouk, tentera Salahuddin Al-Ayyubi, mereka yang ada sifat tentera Muhammad Al-Fatih. Mereka ini adalah orang yang mengubah diri mereka dengan mereka membetulkan akidah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, membetulkan tauhid dan kemudian beramal, meyakini, menghidupkan sunnah Nabi itu adalah satu kepentingan dan satu kemenangan. Kita lihat apa yang dipesan oleh pengasas kepada Hamas, Syekh Ahmad Yasin, kepada pejuang-pejuang Perijat Al-Qassam dan sebagainya, supaya mereka yakin dengan janji Allah, mereka yakin membenarkan, mengukuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjaga sembahyang, subuh mereka berjemaah, sentiasa membaca Al-Quran, 1 hari 5 juzuk dan sebagainya. Maka kita tidak boleh membiarkan sifat itu hanya dimiliki oleh mereka yang berada di Palestin. Bahkan kita turut berkewajipan memiliki sifat yang sama supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah gunanya tuan-tuan kalau sekiranya kita terus berdoa sedangkan kita bukan dari kalangan orang yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan, barangkali kita kena buat B yang kedua, iaitu berkongsi rasa. Kita berkongsi rasa dengan saudara-saudara Islam kita di Palestin. Saya petik kata Timbalan Mufti Pahang. Saya tengok dia kata, saya share kan, dia kata peguam-peguam dunia pada hari ini sedang berusaha mengheret Israel ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Seniman-seniman di Maghribi, mereka melakukan tempoh berkabung mempamerkan kemarahan mereka terhadap Israel. Seluruh masyarakat di dunia, termasuklah di barat, di timur, melaksanakan demonstrasi demi demonstrasi, menekan kerajaan masing-masing supaya berlepas diri daripada Israel. Maka kita boleh menggunakan segala kemampuan yang kita ada. Segala kemampuan yang kita ada. Kemudian tindakan yang ketiga, B yang ketiga ialah bersama dengan mujahidin. Bersama dengan mujahidin, dan rakyat Palestin dalam perjuangan. Sentiasa kita bawa doa kita. Barangkali kita boleh teruskan doa kunut nazilah. Abaikan segala khilafiah itu. Kita utamakan kepada kepentingan untuk membantu Palestin. Kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. B yang keempat, bergerak mendesak orang ramai dan kerajaan dengan penuh aktif untuk membantu Palestin. Kita bergerak, carilah apa-apa platform untuk kita desak orang ramai dan pihak kerajaan, semua pertubuhan-pertubuhan Islam dan antarabangsa untuk aktif membantu Palestin, terutama sekarang mereka berhadapan dengan musim sejuk tuan-tuan. Boleh bayangkan anak-anak kecil yang tidak mempunyai pakaian yang cukup, tidak ada makanan,
tidak ada bahan untuk memanaskan badan. Mereka berhadapan dengan musim sejuk yang amat dahsyat. Kemudian B yang terakhir ialah bertindak meruntuhkan ekonomi Israel dan membangunkan ekonomi ummah. Saya petik antara kata ulama Al-Azhar. Dia kata dalam bab muqata'ah ataupun boikot ini, mereka menghadirkan, membawa beberapa ayat Al-Quran. Antaranya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil musuh aku dan musuh kamu sebagai penolong yang kamu berikan rasa kasih kepada mereka. Maka kata para ulama, bila berlakunya peperangan di antara orang Islam dengan orang kafir, haram orang Islam melakukan 3 perkara. Yang pertama, haram ada mawaddah kepada mereka, ada rasa kasihan. Yang kedua, haram kita melahirkan mahabbah, kasih sayang kepada mereka, dan haram kita melakukan muamalah, berurusan dengan mereka. Walaupun ada kalangan ulama yang mengatakan tidak mengapa berurusan dengan mereka, dengan orang-orang Israel ini pada dalam sudut pakaian, barang-barang dagangan dan makanan, tetapi ulama yang mengatakan la ba'sa itu, tidak mengapa itu, tetap bersetuju bahawa meninggalkannya adalah lebih afdal. Meninggalkan berurusan pada perkara pakaian, barang-barang perniagaan, makanan itu adalah lebih afdal. Oleh sebab itulah ulama mengatakan boikot terhadap Israel ini sebenarnya adalah salah satu perkara yang sangat penting, dan itu adalah merupakan permintaan daripada umat Islam di Palestin sendiri. Mereka yang berhadapan dengan Israel itu, mereka minta supaya kita boikot. Maka kita wajib memenuhi permintaan mereka. Boikot Palestin ini sama ada di sudut politik, ekonomi, ilmu kebudayaan. Kata ulama, selagi tidak merugikan kita. Perkara-perkara yang tak dapat tidak kita gunakan daripada Israel, FB dan sebagainya, itu perkara yang ada kepentingan, tak apa. Tapi selagi boleh, kita wajib memberikan muqata'ah kepada orang-orang Yahudi ini, dan kita melihat banyak kesan, antaranya McDonald, Starbucks, berlakunya kejatuhan nilai belian jualan mereka itu, dan ini merupakan satu perkara yang kita kena usahakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, barangkali cukuplah apa yang saya sampaikan itu untuk menjelaskan betapa pentingnya kita menzahirkan kasih kita kepada umat Palestin ini, bukan sekadar dengan kata-kata dan linangan air mata, tetapi dengan tindakan yang dapat memberikan perubahan. Sekurang-kurangnya kita menjadi seperti seekor burung yang membawa air, setitis air pada paruhnya yang kecil, dibawa kepada bakaran yang besar, dilakukan oleh Namrud kepada Nabi Allah Ibrahim AS, untuk dia menzahirkan bahawa nanti kalau ada persoalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sekurang-kurangnya dia telah melakukan tanggungjawab dia, tidak sekadar melihat, tetapi memberikan dukungan dan usaha untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi jelas Al-Fadhil Ustaz menguraikan hadis yang berkait tadi. Jadi maknanya berdasarkan hadis itu kita kena menjaga perpaduan di antara umat Islam di seluruh dunia. Kita bersatu untuk berhadapan dengan Yahudi Israel ini, dan kita berpecah satu dosa yang besar. Dan begitulah juga huraian yang panjang yang dijelaskan macam mana Yahudi yang telah merancang untuk menjajah Israel yang bermula daripada tahun 1897 lagi. Lama tu. Yang mana mereka mengadakan satu convention di Switzerland yang pada masa itu diasaskan oleh seorang jurnalis Yahudi yang bernama Theodor Herzl. Jadi dialah yang memulakan gerakan itu dengan memanggil selama 300 orang cendekiawan Yahudi untuk membincangkan perkara-perkara yang berkait untuk
menjajah Palestin dan sebagainya. Dan dari situlah lahirnya pula 24 protokol Zionis dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, dan Al-Fadhil Ustaz pun dah terang pada kita mana kita ni kena bertindak, kena berubah, yakin pada janji Allah. Kita kena ada rasa simpati kepada saudara-saudara kita di Palestin. Kita bertindak untuk meruntuhkan ekonomi Israel. Kita bersatu memboikot ekonomi mereka dan sebagainya. Jadi insyaAllah, jadi kita melakukan perkara ini mengikut yang disebut oleh Nabi berdasarkan hadis yang ditanyakan tadi. Jadi insyaAllah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Khairil. Jadi insyaAllah kita pergi pula kepada ahli panel yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Hadi. Kita nak bertanyalah pada soalan yang kedua ni. Jadi oleh kerana Al-Fadhil Ustaz Hadi ni antara kepakarannya ialah dalam bidang fiqh, usul fiqh. Jadi kita nak memilih satu persoalan yang mungkin ada kaitan dengan usul fiqh ataupun fiqh itu sendiri, yang mana persoalan yang kita ambil daripada hadis Nabi SAW, yang juga satu hadis yang terkenal yang boleh kita rujuk dalam kitab hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah, itu pada hadis yang ke-32, iaitu sabda Nabi SAW, la darara wa la dirar. Jadi hadis ini telah menjadi salah satu kaedah fiqh yang utama lah dalam ilmu usul fiqh, yang bermaksud tiada kemudaratan dan tidak boleh berbuat kemudaratan. Jadi yang kita nak tanya pada Fadhil Ustaz Hadi ni, apakah kemudaratan yang akan berlaku jika kita orang Islam pada hari ini tidak cakna terhadap isu Palestin ini ataupun tidak membantu Palestin? Apa yang berlaku hari ini, peperangan ini, mana kita tak nak ambil tahulah apa yang jadi di Palestin. Mungkin ada yang kata alasan mereka nak sibuk buat apa, itu bukan hal negara kita, itu bukan saudara mara kita, itu jauh daripada kita. Mungkin ada yang kata begitu. Jadi kita nak tahulah apakah kemudaratan yang boleh berlaku sekiranya orang Islam itu mengambil sifat yang begitu. Jadi dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Hadi untuk menghuraikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Pertamanya saya nak ucapkan tahniah sebab ini kali pertama saya berforum di online yang dihadiri lebih dari 200 orang. Saya tak pernah bercakap di online ni orang dengar sampai 200 lebih. Ini kali pertama lah. Dia tahniah lah. Ini tanda kita bersama dengan Palestin, kita bersama dengan umat Islam Palestin sebenarnya. Solidariti kita penting, dan cuma saya tak pernah berforum. Saya minta maaf kalau tak terbiasa dengan format forum ni. Kalau saya kecil-kecil dulu, selalu saya pergi forum perdana. Cuma forum perdana tu dia ada 3 orang ahli panel. Jadi forum perdana lah 3 orang. Kalau 2 ni forum perdana jugalah ke forum pro 2 ke apa. Baik. Apa yang saya nak sebut di sini, saya tak nampak mudarat lain melainkan mudarat dia yang pertama, sekiranya kita tidak cakna, kita memudaratkan mereka umat Islam Palestin, dan yang keduanya kita memudaratkan agama kita sendiri. Di pihak mereka, ya mereka mungkin mati tapi syahid. Dan syahidnya mereka dengan kita tidak mempedulikan mereka, maka kita sendiri terjejas agama kita. Saya nak ulang balik apa yang disebut oleh Ustaz Khairil tadi, iaitu laisa minna man la yahtam bi amril muslimin. Nabi tidak mengaku umat bagi mereka yang tak ambil peduli dengan orang Islam lain. Sebab itu kita tengok hak jamaah, kemudian hak tuntutan kita ini hidup dalam keadaan bersatu padu, mengambil peduli, ini Nabi sebut dalam banyak hadis. Bahkan Nabi sebut bahawa mereka yang berdoa kepada saudara mereka dengan bizahril ghaib, ya, doa mereka lebih kuat, lebih mudah dimakbulkan. Bahkan Nabi menyebut lagi, Nabi SAW menyebut tentang mukmin dengan mukmin ini seperti binaan. Saya nak sebut bahawa yang pertamanya Masjidil Aqsa itu hak kita umat Islam sampai bila-bila, sampai yaumul qiyamah. Itu kita kena sedar. Jadi bila kita sedar bahawa itu hak kita, bermakna hak kita ini banyak. Hak kita ada dalam bentuk harta, ada dalam bentuk agama, ada dalam bentuk nyawa. Ini agama yang paling tinggi.
Jadi sebab itu kata Pak Buya Hamka, kalau agama kamu diganggu, tapi kamu boleh berpeluk tubuh, kamu dah boleh siap-siap cari kain kapan lah. Maknanya kita dah tak ada apa lagi dah sensitivity. Maknanya agama kita dah mati sebenarnya. Macam orang yang dah jantung dah stop, tapi apa dia panggil yang cabut alat pernafasan tu. Hakikatnya sebenarnya mati tanpa sedar. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka agama kita sendiri sedang terjejas sekiranya kita tidak mempedulikan umat Islam Palestin. Ya, kerana apa? Kerana kita membiarkan qadhiyah Palestin ini dibiarkan begitu sahaja. Sedangkan Palestin ini bukan dia adalah hak umat Islam kita, sampai bila-bila, sampai hari kiamat pun dia tetap akan jadi milik kita. Ya, dia akan jadi milik kita, bermakna tidak ada siapa yang boleh mengganggu dan menggugat Palestin itu. Jadi kemudaratan itu kita tidak boleh memudaratkan diri kita kerana kita telah mengurangkan ataupun mencacatkan nilai agama dalam diri kita. Itu sekiranya kita tidak peduli. Dan yang keduanya, bila kita tidak peduli, kita telah menyebabkan umat Islam kita terjejas di sana. Hari ini saya ingat dah lebih dari 10,000 dah dibunuh. Ya, anak-anak kecil, kemudian wanita, orang-orang tua. Israel ini dia tak reti dah, dia tak ada undang-undang dalam perang sebenarnya. Dia tak ada. Undang-undang perang ni kalau di zaman Nabi dulu kita pernah dengar membunuh utusan. Sebab itu dalam satu peperangan, saya tak ingat peperangan apa. Bukan Yarmouk kalau tak silap, bukan Yang peperangan itu apabila ada seorang dari utusan Nabi SAW dibunuh, membunuh utusan waktu itu dah memang kriminal, dah memang jenayah. Tapi dibunuh juga. Bila dibunuh, Nabi SAW, seorang sahaja dibunuh. Waktu itu Islam betul belum kuat sebenarnya. Tapi Nabi tak kata pun. Nabi tak kata kita tak perlu lawan balik kerana yang mati seorang sahaja. Kalau kita hantar pasukan tentera, lebih ramai yang mati. Nabi tak cakap macam tu. Nabi mengarahkan Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu pimpin pasukan. Perang waktu tu jumlah kita tak silap, tak sampai, saya ingat 5 hingga 6,000 macam tu sahaja boleh mengalahkan hampir berapa puluh ribu tentera Rom waktu tu yang telah membunuh utusan Nabi SAW. Ini soal maruah. Ini soal apa? Ini soal maruah. Kita tak mampu nak hantar tentera sekarang. Untuk isu sekarang kita tak mampu. Kita akui. Ya, dengan prosedur itu, dengan macam-macam lah. Kita bukanlah kita nak kata kita wajibkan hantar tak hantar, itu ada perbincangan yang berasingan. Cuma sekarang ini kita sejauh mana kita boleh memberikan kepedulian kita kepada Palestin. Infak kita dah bagi ke? Kalau tak bagi lagi, sila bagi. Berikan infak kita. Setakat mana mampu bagi. Jangan ada di kalangan kita yang tak rasa nak bagi. Dan kalaulah rasa nak bagi, tak bagi-bagi. Silakan berikan infak anda. Itu yang pertama. Dah buat dah? Buat. Yang kedua, doa. Doa ini pesanan yang selalu dibuat. Yang selalu dipesan. Oleh kerana selalu pesan, mungkin orang dah anggap macam basi. Tapi sebenarnya Nabi SAW sebut, ad-du'a'u huwal ibadah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Maknanya doa itu ibadat. Ya. Sekarang ini bila dah kita buat semua yang kita mampu, maknanya Tuhan bukan sahaja nak melihat mereka di Palestin, Tuhan nak melihat kita juga di sini. Tuhan nak tengok sejauh mana trust kita, sejauh mana kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana kita berserah. Yang kita ulang setiap kali semayang maghrib dan semayang subuh 10 kali. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada setiap sesuatu itu, pada Allah Ta'ala itu dialah yang maha menentukan. Dan kita baca tadi dalam pusingan pertama ayat bahawa setiap kali mereka melakukan kerosakan, pasti Tuhan akan musnahkan. Ya. Jadi yakin dengan janji Allah, teruskan berdoa, berikan semampu mungkin. Dan saya kira pertemuan kita pada malam ini, saya ucap tahniah kepada Gemma Nur Iman yang cakna isu Palestin. Doa kita berterusan dengan khudud nazilahnya. Kemudian insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala lenyapkan mereka, Allah Ta'ala bantu mereka. Jadi saya kira menjawab persoalan yang ditanya oleh Ustaz Fadlur Rahimi, apa yang terjejas, kita tidak boleh menjejaskan la darara, tidak boleh menjejaskan agama kita, dan kita tidak boleh menjejaskan mereka di Palestin kerana kurangnya cakna kita. Sebenarnya ketidakpedulian kita mengurangkan agama kita, tetapi tidak mengurangkan agama mereka di Palestin. Ya. Tetapi mereka akan mati disebabkan
kurangnya nilai agama di dalam diri kita. Maka di sini ada dua wajah mudarat. Kita mudaratkan kita dan kita juga memudaratkan mereka. Tetapi memudaratkan mereka, mudarat itu hanya zahir mereka, tetapi jiwa mereka Allah Subhanahu wa taala dah beli. Jadi sebab itu kita jangan berpeluk tubuh, bersuka-suka hati, bersenang-senang ria di sini. Berikan perhatian kita kepada Palestin. Insya-Allah taala Allah taala pasti akan membuka jalan, ya. Apa sahaja Tuhan nak, kita percaya pada dia, berserah. Kata Allah taala dalam hadis kursi, in sallamtani fi ma uridu kafaituka fi ma turidu. Kalaulah kamu berserah pada aku, serah dia kena ada prosedur dia, tak boleh berserah terus, tak boleh. Kena doa, kena buat setakat mana yang mampu. Kemudian setelah buat segala yang mampu, barulah Tuhan kata serahkan. Bila serah, kalau betul kamu serah, kafaituka fi ma turidu, aku akan bereskan urusan kamu. Semua urusan kita insya-Allah. Saya juga sebagaimana Ustaz Khairil, saya juga tak boleh tengok tiap-tiap hari di Facebook. Saya ada satu jiwa yang mana saya tak boleh. Saya jadi geram saya tu geram lain. Geram yang boleh bawa sampai ke tidur. Sebab tu saya tak boleh tengok sangat. Tapi saya bersama, saya sedih, dan insya-Allah kita sama-sama berikan infak kita, harta kita, jiwa kita, kebersamaan kita itu penting sebenarnya, ya. Jangan kita berpeluk tubuh insya-Allah. Jadi kita serahkan kepada Ustaz Fadlur Rahimi. Saya kira dah cukup 10 minit, insya-Allah. Selepas ini ada sesi iklan ke apa, saya tak apalah, saya serahkan kepada Tuan Muda. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Fadil Sahadi. Jadi itulah sangat menakutkan bila Fadil Sahadi sebut dia memudaratkan agama kita. Bila kita tidak cakna terhadap apa yang berlaku di Palestin, sebenarnya dia memudaratkan kita dengan kita memudaratkan agama kita. Kerana kita tidak membantu saudara kita di sana. Dan adapun di sana di Palestin, mereka terkorban, mereka syahid. Dan sebenarnya pada hari ini, kalau ikut semalam, dah ada lebih 17,000 Ustaz, yang dah meninggal, dah syahid, dah lebih 17,000. Jadi itu yang berlaku lah pada hari ini. Jadi kita teruskan, kita bantu dengan berinfak. Macam disebut tadi, Gemma Nur Iman ada sediakan usaha untuk mengumpulkan dana untuk infak kepada Palestin. Jadi kita boleh ulurkan bantuan-bantuan kita, sumbangan kita pada Gemma Nur Iman, insya-Allah. Dan begitulah, berterusan kita berdoa pada Allah. Jangan putus. Berterusan berdoa pada Allah. Qur'an Azilah berterusan kita baca. InsyaAllah bila kita bersatu dengan doa kita ni, insyaAllah Allah Ta'ala akan kabulkan. Dan Allah akan berikan kemenangan pada saudara kita di Palestin, insyaAllah. Jadi insyaAllah Muslimin dan Muslimat, round yang ketiga ni kita akan masuk soal jawab. Cuma ya tahu. Ya saya tahu. Okay. Jadi sebelum kita masuk soal jawab, jadi ada permintaan daripada Gemma Nur Iman untuk memainkan lagi sedikit video. Itu dia. Ada lagi video video yang mungkin lebih hebat yang nak ditayangkan oleh Gemma Nur Iman, untuk sama-sama kita melihatlah, menonton. Jadi kita persilakan pihak Rusutia untuk memainkan video tersebut. Dipersilakan. أعطونا سلام جينا نعرفكم بالعيد نسألكم ليش ما في عنا العياد ولا زينة يا عالم أرضي محروقة أرضي حريم مسروقة زمان عم تحلم لسه للأيام وإن شمس حلوة ورفوف الحمام يا عالم
أرضي محروقة أرض حريم مسروقة أرض صغيري مثل صغيري أعطونا السلام وأعطونا طفولي أعطونا طفولي أعطونا طفولي أعطونا طفولي أعطونا سلام زمان عم تحلم وبتسأل الأيام وإن شمس حلوة ورفوف الحمام يا عالم أرضي محروقة أرض حريم مسروقة أرض صغيري مثل صغيري أعطونا السلام وأعطونا طفولي أعطونا طفولي أعطونا طفولي أعطونا طفولي أعطونا I am a child with something to say. Please listen to me. I am a child who wants to play. Why don't you let me? My doors are waiting. My friends are praying. Small hearts are begging. Give us a chance. Give us a chance. Give us a chance. Give us a chance. Please, please, give us a chance. جينا نعدكم بالعيد نسألكم ليش ما في عنا الأعياد ونازيني. Okey, baik. Itulah kata persembahan video daripada Gubernur Iman. Kita lihat apa yang berlaku di Palestin, apa yang mereka lalui terutamanya pada kanak-kanak kecil mereka tidak merasai masa kanak-kanak mereka nak bermain tak boleh, ramai yang dibunuh sebagainya. Itulah yang nak kata, macam ada Al-Fadhil Ustaz sebut tadi, Yahudi ni berperang, mereka tak kira undang-undang peperangan mereka membunuh kanak-kanak sebagainya, mereka bom hospital. Jadi ni menunjukkan sifat kejahatan mereka, dan waktu yang sama sebenarnya menunjukkan sifat pengecut mereka. Mereka menyerang orang awam, menyerang kanak-kanak, menyerang hospital. Ini sifat pengecut Yahudi yang ada daripada dulu lagi. Kita baca surah Al-Ma'idah antaranya, dan bila Allah Ta'ala menjelaskan tentang kisah Nabi Musa dan Bani Israel, dan bila diperintah pada mereka untuk berperang di Baitul Maqdis, berjihad, tapi akhirnya mereka tak nak masuk, takut.
Ini menunjukkan sifat pengecut mereka dari dulu lagi. Sampai hari inilah. Dan hari ini mereka tunjukkan dengan mereka mengembung kanak-kanak yang tak bermaya, orang sakit dan sebagainya. Jadi itu bila kita melihat perkara macam ni, kita bangkit terus untuk terus membantu Palestin dengan cara kita hari ini berinfak, berdoa dan sebagainya, insya-Allah. Dan kita terus menyedarkan masyarakat kita tentang pentingnya untuk kita membantu Palestin pada hari ini. Jadi insya-Allah sebagai round yang terakhir, kita akan buka soalan. Dan saya ingatkan yang nak bertanya hanya 2 soalan saja. Only 2 question saja. Tak boleh lebih daripada itu. 2 soalan saja. Mana seorang ahli panel, seorang 1 soalan dijawab lah. Dan ahli panel nanti dia jawab hanya 3 minit saja. Walaupun soalan tu hebat tara mana pun, dia jawab hanya 3 minit saja. Itu dia. Sebab saya faham Al-Fadhil Ustaz Khairil, Al-Fadhil Ustaz Hadi, besok dia keluar subuh. Nak tidur awal malam ni. Itu dia. Ada keluar subuh ke Ustaz? Kedah kerja lah. Ustaz kerja. Saya Ya kan? Jadi insya-Allah. Muslimin dan muslimat, ingat saya ulang balik tadi, hanya 2 soalan saja dan tidak dibenarkan bertanya moderator. Tak boleh. Jangan sekali-kali kata ini soalan untuk moderator, jangan. Itu menyalahi undang-undang forum. InsyaAllah. Jadi moderator hanya bertanya soalan, bukan menjawab soalan. Jadi insyaAllah. Jadi saya buka hanya 2 soalan saja daripada pihak jemaah sekalian. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak kuat sikit, tak apa dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Saya ingin bukan soalannya, saya ingin mendapat penjelasan lebih lanjut dari Ustaz Hadi. Okey, Ustaz Hadi Terbaik. Ya, ini adalah memangnya kita tidak digalakkan untuk berperang, tetapi Allah ada berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 21 yang memesan kita umat Islam supaya jangan lari dan kerana ini adalah perbuatan yang merugi. Itu dari Al-Quran. Dari hadis yang 500 saya memilih sabda Rasulullah SAW yang ini akan tiba masanya nanti orang Islam akan memerangi orang Yahudi dan mereka ini akan bersembunyi di belakang batu dan kayu. Dan benda-benda ini akan memberitahu kecuali pokok Golkat. Jadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Saya minta ayat Tuhan tolong beri penjelasan terhadap kepahaman saya yang terputus ini. Amin. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Puan apa tadi? Okey, tak apalah. Puan Maimunah, terima kasih. Ini soalan untuk Sa'di. Dia terus sebut nama Sa'di, senang cerita. Tak payah saya pilih lah. Tu Sa'di akan jawab nanti berkaitan persoalan ini. Okey, soalan yang kedua. Minta soalan yang kedua. Saya kumpul dulu soalan. Soalan kedua. Cepat, siapa nak tanya soalan terakhir ni? Soalan kedua. Kalau tak ada soalan, saya nak minta Sakhiri ulas dia. Ada soalan ni, Puan? Kalau tak ada, saya tak boleh. Sila. Okay. Tadi bila Ustaz Hadi jelaskan yang Yahudi ni merosakkan bukan khusus di bumi Palestin tapi umum. Ada pandangan yang mengatakan umum. Yang tu boleh tak saya minta Ustaz Hadi dah ada pemilihnya. Saya minta Ustaz Hari Azhar lah jelaskan yang contoh kerosakan lain yang selain daripada di bumi Palestin tu Ustaz. Minta dijelaskan yang tu. Okey, terima kasih kepada Puan Zarina. Okey, jadi mana soalan pertama pada Al-Fadhil Sa'di yang ditanya oleh Puan Maimunah tentang tidak digalakkan berperang tapi ada ayat yang menyuruh kita berperang dan juga hadis Rasul tentang tanda kiamat itulah tentang pokok Golkat dan sebagainya. Minta Al-Fadhil Sa'di jelaskan. Yang soalan kedua pula pada Ustaz Khairil berkaitan dengan kerosakan yang dibuat oleh Yahudi selain daripada kerosakan yang dipaham, apa lagi contoh kerosakan yang ada lah. Okey, kita minta Al-Fadhil Sa'di untuk jawab dulu soalan tadi. Silakan Ustaz, 3 minit silakan. Tafadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa soalan yang ditanya yang pertama tu dah dijawab oleh Ustaz Khairil dalam sesi yang pertama tadi. Kita dilarang berperang ada ayat dan kemudian ayat menyuruh berperang. Kalau kita tengok dalam kaedah ayat Quran, masalah ayat-ayat yang kontradik ini, ada ayat yang dinasahkan, ada yang tidak dinasahkan. Yang ni tak nasah. Yang ni sebenarnya dia ada keadaan yang tertentu dan keadaan yang selepas itu. Kalau kita tengok dalam isu ketika mana sahabat Nabi SAW minta izin dekat Nabi berperang, ya, bila harta dirampas itu dan ini, maka Nabi SAW kata tidak boleh berperang sehinggalah diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sebarang pertentangan ayat Quran itu, bahkan memang ada dalam hadis Nabi sendiri kata la tatamanna liqa al-adu. Jangan kamu bercita-cita mencari musuh, tetapi kalau dia datang juga sabar. Nabi minta lagi, hadis kata sabar dulu. Maknanya nak berdepan dengan musuh pun sabar lagi. Maknanya ya betul, kita tidaklah digalakkan mengutamakan jalan peperangan. Kita diminta mendahulukan silmiyah, jalan perdamaian, jalan ketenangan. Tetapi ingat, apabila maruah kita tercabar, maruah kita dah diinjak-injak dan tidak ada jalan lain melainkan peperangan, ialah suatu solusi yang kita buat, hanya satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita punya maruah dan agama kita, maka di situ barulah kita laksanakan peperangan. Ya, saya tak nak tambah banyak kerana Ustaz Khairil dah mulai panjang tadi. Bagi saya dah cukup lengkap, bahkan ada ayat yang melarang perang lebih kurang Ustaz Khairil kata 70 ayat. Ya. Keduanya tentang pokok gharqad itu, ya, dalam hadis Nabi, dan sebab itu Yahudi akan menanam pokok ini sebanyak-banyaknya. Kerana pokok ini dia tidak memberitahu bahawa Yahudi berlindung di sebaliknya. Ini sebenarnya dah tanda-tanda dipanggil muqaddimatul qiyamah. Walaupun disebut dengan alamat kiamat, sebagian ulama kata dia alamat kiamat itu dengan makna muqaddimah al-qiyamah. Maknanya hampir kepada kiamat, ya. Kita pun tahu bila hujung dunia makin menghampiri hujung, semua musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala akan dilipat, ya. Orang Kedah kata dia akan lipat semua. Kerana pada penghujungnya pasti Islam akan menang. Jadi itu sahaja yang saya nak jawab. Tak perlu panjang-panjang lah, sebab Ustaz Khairil dah hurai panjang tadi, ya, tentang ayat betapa damainya Islam, betapa kita ini memberikan hatta dalam peperangan pun ada lagi pantang larang. Macam kita sebutkan tadi, mereka bom hospital, mereka bom rumah orang tua, bunuh semua. Tapi kita tetap juga sampai hari ini tak bom orang tua mereka, tak bunuh orang perempuan mereka. Kerana apa? Kita iltizam dengan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi. Cukup sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Adi. Jadi kita terus pada Al-Fadhil Ustaz Khairil untuk jawab persoalan contoh-contoh kerosakan yang lain yang dibuat oleh Yahudi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yahudi ini dia melaksanakan berbagai kerosakan, ya, dengan selain daripada ghazwah, peperangan persenjataan, mereka juga menaja serangan pemikiran yang disebut dengan ghazwah fikriyah. Di antaranya mereka menaja fahaman-fahaman yang sesat. Ya, kalau kita lihat kelahiran ajaran Syiah umpamanya, ya, dia adalah ada kaitan dengan seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Ya, mereka lah yang menaja berbagai-bagai pertelingkahan di kalangan umat Islam dan umat manusia. Mereka menaja berbagai izm-izm. Ya, hari ini ada sekularisme, liberalisme, pluralisme dan sebagainya. Ya, dan izm tersebut masuk ke dalam pemikiran masyarakat Islam, termasuk diterima oleh pemimpin-pemimpin Islam sekalipun. Mereka juga menyerang umat manusia dengan menaja cara hidup yang bertentangan dengan norma kemanusiaan dan agama. Ya, mereka memperkenalkan 3S, ya, seks, sport, ya, sukan, hiburan dan sebagainya, dan mereka menaja kejahatan demi kejahatan. Jadi antara
apa yang berlaku ini ada kaitan juga dengan yang ditegur oleh para ulama kepada umat Islam. Antaranya ulama menjelaskan pula bila kita kaitkan dengan kerosakan yang dilakukan oleh orang Yahudi ini, ia menjadi lebih parah kerana umat Islam pula berada dalam kemunduran. Dan ulama mengatakan kemunduran umat Islam ni dia berpaksikan kepada dua perkara yang besar. Yang pertama, kerana umat Islam sendiri membiarkan agama dan Al-Quran. Mereka meninggalkan beramal dengan hukum-hukum Islam umpamanya. Kalau dalam masyarakat yang jadi lawak sekali tuan-tuan, kadang orang tanya, kalau mutawif, kan, mutawif ni kita biasa terkenal lah, dia dah jadi macam satu perkara yang normal dah. Ramai orang yang bekerja sebagai mutawif. Jadi dalam masyarakat dia kata kalau lelaki dia kata mutawif. Kalau perempuan dia kata mutawassitah, dia kata. Jauh no, mutawif dengan mutawassitah. Sedangkan mutawassitah tu ialah berkaitan dengan najis. Najis mukhaffafah, mutawassitah, dan yang kedua, umat Islam sekarang ni berhadapan dengan kemunduran dari aspek kepimpinan. Di mana kepimpinan umat Islam tidak mengambil berat dengan rakyat. Membenarkan apa yang diberikan amaran oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, ashqal wulad man syaqiyat bihi ra'iyatuhu. Seburuk-buruk pemerintah adalah mereka yang menzalimi rakyatnya. Jadi dengan kerosakan yang dilakukan oleh Yahudi dan kemunduran yang berlaku di kalangan umat Muslim sebagai khairul ummah ini, dia merancakkan lagi berlakunya kerosakan yang amat dahsyat pada hari ini. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Khairin. Maka jelaslah persoalan-persoalan tu telah dijawab. Jadi saya rasa forum malam ni sangat baik, sangat baik dan sangat berilmiah, dan sangat kita mendapat pelbagai ilmu dan informasi yang berkaitan dengan Palestin. Jadi insyaAllah kita amalkan apa yang disampaikan kepada kita pada hari ini dan kita sebarkan pada masyarakat kita. Jadi insyaAllah dan juga saya mewakili semua mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Iman kerana menganjurkan program yang sangat baik dan sangat memberi manfaat kepada kita ni, dan kita harapkan supaya Gubernur Iman terus istiqamah untuk melakukan aktiviti seperti ini insya-Allah. Dan juga saya mohon maaf sekiranya sepanjang perjalanan forum kita ni ada kelemahan, ada kekurangan. Semoga kita semua diampunkan oleh Allah, dan insya-Allah saya cukup sekali itu insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi lah pada masa yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak pada Fadil Ustaz Khairil. Terima kasih banyak-banyak pada Fadil Sahadi kerana menjadi ahli panel yang sangat baik dan memberikan pelbagai ilmu pada kita malam ni insya-Allah. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi pada masa yang akan datang. Jadi saya rasa cukup sekali itu, dan kita nak minta ada permintaan daripada pihak Gubernur Iman untuk Al-Fadhil Ustaz Khairil membaca doa. Maka saya hanya menjalankan perintah. Jadi saya terus meminta supaya Ustaz Khairil untuk membaca doa penutuplah, doa sebagainya lah. Dipersilakan kepada Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur al-mujahidin wal mustad'afin wal muslimin fi Palestin وفي كل مكان. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود. اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
فجعلهم كعصف مأكول اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم بقدرتك يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi bila dengan doa tersebut kita sudah sampai kepada penutup program kita. Jadi marilah kita menutupkan forum kita pada malam ini dengan kita membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bis sabr. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz Khairul Fahmi sebagai moderator. Ya, sama-sama. Khairul.